Welcome dia. Laju Sekejap Welcome Suhaimi. Welcome Balkis. Sekejap Welcome Kak Fatih. Welcome Fitriani. Hadir. Ya, mana nak add speaker? Tak keluar pula. Sekejap Min, aku tak cakap lagi Min. Tak keluar lah profile speaker ni. Kenapa? Okay, tu dia speaker kita. Testing. Dengar tak? Dengar. Ya, tak tahu lah. Dengar. 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 Cun. Sebelum ni kalau live, Clear. boleh search profile orang tau. Ni tak boleh dah. Ya ke? Siapa yang kat dalam ni je boleh search. Oh. Suara aku okey? Yes. Dengar. Kalau video tak okey tak apa, janji suara pergi. Okay, so kita ada siapa dalam ni? Macam anda tengok. Kita ada Dia. Yeah, clear. Kita ada Min, kita ada Balkis. Clear, yeah. Fitriani dari Indonesia. Yeah, daripada Indonesia. Internasional. Okay, sekejap Tunggu sekejap. Ni semua follower Yeah. fan Azli ni. Dak Toha, Nurhanan Hamid. Tadi ada Datuk Firdaus, Kamal. Okay. Sekejap lagi kita start. Pukul apa nak start? Minit lagi. Oh, okay. Nombor 1 adalah... Oh, dah start ke belum? Minit dulu. Belum lagi. Belum lagi. Okay. Kita panaskan enjin dulu. Kita ada 7 orang dalam ni. Ramai. Awal-awal dah masuk ni. Okay. So boleh kot kita start. So nanti suara masuk. Okay. So bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan pagi kepada semua audiens dalam ni. Kita ada 7 orang sekarang.
Dan kita punya speaker malam ni Azli.Zaza. So minggu ni Sembang Santai adalah minggu kedua. Dan minggu ni kita bawa Azli Zaza, kita punya speaker. Dan tajuk malam ni 5 cara kembangkan bisnes tahun 2022. So kita punya speaker ni saya intro sikit je. Yang lain kita pass kepada speaker terus kan. Kita nak speaker punya input. Saya tak ada apa. So speaker kita malam ni nama dia Azli Zaza, Marketing Executive Fastentic dan juga co-founder Key Studio. So dua bisnes ni adalah bisnes yang apa besar lah, growing daripada dari tahun lepas tu. Nak ke hati je dari tahun lepas kan. Key Studio, Fastentic. So kita saya pass kepada Azli untuk dia intro lagi. Apa tu Fastentic dah sebut pun tersyasyul dengan Key Studio. Tersasyul. Alright. Okay. Go. Alamak. Segan lah. Ni orang hebat So korang ada soalan jangan Bukan. soalan simple Bukan. Masya Allah. Ada ramai yang dalam ni orang hebat-hebat. Percayalah. Saya ni tak ada apa-apa. Okay. So nama dia beri adalah Azli. Boleh panggil Zaza. Nama branding Zaza. Nama branding baru. Oh patut lah. Okay. So boleh panggil Zaza. So nak intro apa lagi? Tak ada apa-apa lah kot. Serius. Fastentic tu apa? Studio. Okay, so saya bekerja di marketing executive dekat Fastentic. So Fastentic tu apa? Fastentic tu marketplace yang bakal dilancarkan. Bukan sekarang yang belum lancar lagi. So bakal dilancarkan. Jadi dia macam Shopee tapi dia marketplace yang macam same day delivery. So misal kata korang beli, boleh dapat hari yang sama. So benda tu unik. Saya percaya benda tu akan jadi unicorn suatu hari nanti. So sebab tu saya bekerja kat situ. So Studio. okay, so pasal Key Studio pula dia macam business partner lah, partnership. So saya dengan isteri, dulunya bukan isteri. Okay. So dari situlah kita kembangkan sama-sama apa semua. So basically Key Studio ni adalah sebuah creative agency lah yang membuat servis design and specialty dekat branding design. So sesiapa yang nak tak ada, belum. Boleh. Okay, itu saja pengenalan. So topik ni memang sesuai kita bawa Zaza ni sebab ni memang dia punya strength, dia punya power pasal bisnes. Dia marketing executive, dia ada studio lagi. So rugi kalau korang tak tanya soalan yang complicated. Soalan simple kita boleh Google. Yang complicated kita boleh tanya sini. Okay, so kita dah kenal kita punya speaker. So marilah terus kita masuk kepada kita punya topik, iaitu 5 cara kembangkan bisnes tahun 2022. So cara yang pertama, apa tu Azli? Okay, macam mana nak kembangkan? Okay, cuba sebelum tu nak tahu dulu, dalam ni ramai ejen ke, ramai founder ke, ataupun ramai yang buat side income geli-geli ke? Bisnes geli-geli. Cuba komen sebab kita nak bagi personalize sikit. Personalize punya content lah. Kau boleh baca komen So kalau boleh baca komen. So kalau misal kata ramai founder ada cara dia. Sebab cara nak kembangkan dia lain-lain kan. Komen boleh baca? Komen. Boleh baca. Boleh baca. Okay, tu studio dah masuk. Okay. Ush. Alright. So kita ada Min Takaful, seorang ejen dan juga founder bisnes. Takaful dan Wasiat. Ejen Takaful dan Wasiat. Okay. Tak Toha, bisnes side income biasa-biasa. Fatin, ejen Takaful. Lagi. Okay, lagi senang. Ramai ejen lah kat sini. Ramai ejen, okay. Lagi senang. So, basically, cara yang pertama yang ramai orang terlepas pandang adalah dia lupa nak naikkan retention strategy.
Retention tu nama kata lain dia adalah repeat order lah. Repeat order. So cara yang pertama, increase retention. Maksudnya, saya bagi tahu cara terus lah. Saya tak nak bagi tahu teori-teori kan. Betul tak? So bagi tahulah apa yang saya buat, apa yang bagi idea terus lah. Kan? Daripada nak bagi teori-teori tu nanti korang nak kena fikir nak buat apa kan. So bagi tahu terus lah nak buat apa. So apa yang korang boleh buat, bagi hadiah dekat customer lama. Bagi hadiah supaya dia repeat order. Repeat order ni nampak macam murah lah. So kita gunakan retention sikit. Retention supaya dia beli lagi. Lagi-lagi ke servis takaful kan. Takaful dia lagi perlukan retention yang sangat-sangat power. Retention strategy yang sangat-sangat power. So idea nombor satu tadi macam bagi hadiah kat dia. Daniel pun buat ni selalu dapat hadiah daripada dia. Power ni. So okay, bagi hadiah. Nombor dua adalah kita buat surprise. Buat surprise. Contoh macam birthday dia, kita bagi hadiah ke. Surprise apa lagi? Dia nak beranak, kita datang ke bagi buat tangan surprise. Macam tu lah. Itu antara retention strategy lah. Kalau contoh kan, ada orang tanya kan, macam mana nak buat kalau customer ni dah lama sangat beli, dah lupa pun kita. Apa nak buat? Ada orang tanya lah. Macam mana nak buat? Siapa boleh jawab? Dah lama customer lama dah lupa aku. 2-3 tahun punya customer kan. Macam mana kita nak recall balik datang kat dia kan? Selalu orang dengan offer. So memang ramai orang akan, hai ingat saya lagi, tak beli ni. Selalunya macam tu lah. Tapi apa yang kita boleh buat adalah nombor satu, dekat customer lama ni 2-3 tahun mungkin dah lupa dah kita. So kita boleh buat hantar WhatsApp ke, hantar message ke, ataupun hantar email ke. Ucapkan terima kasih kerana pernah membeli dengan saya dulu. So dia pun macam, pernah ke aku beli dengan dia dulu? So macam recall balik tau. Dia pun dah lupa. So dia akan kaji balik, siapa budak ni, siapa mamat ni kan. So macam macam apa? Astagfirullahaladzim. Blank kejap. Okay. So kalau misal kata kalau dia teringat balik, dia akan macam possibility untuk nak membeli balik tu tinggi tau. Dia rasa macam appreciate lah. Tiba-tiba terima kasih kan. Betul. So itu satu lagi, apa lagi mungkin kita boleh buat bagi survey kat dia. Survey dekat customer ni lah. Survey macam tanya macam mana servis kita, apa yang kita boleh improve. So dengan survey tu kita akan buatkan dia rasa appreciate nya. Kau tanya aku macam ni. Yang paling penting objektif dia adalah kita nak listen and connect. Listen and connect. So benda tu yang dia rasa macam, wow, dia ni mendengar pendapat aku. Macam tu. So itulah beberapa retention strategy yang kita boleh buat. Okay, so tadi macam ada soalan lah. Tak feedback lah kan? Tak boleh nak scroll pula. Okay, soalan. Kau nak jawab terus daripada Azri Ibnu Azman. Kalau customer beli barang premium dengan bukan premium, adakah strategi yang retention tu berbeza? Yes. Itu kena segmentation lah. Contoh macam kita mesti kena ada produk murah dan makin lama ada produk mahal kan. So cara layanan pun berbeza lah. Macam kita panggil customer VIP. Customer VIP kita layan macam datuk-datuk sikit. Kita pergi kat rumah dia ke, ataupun kita ada macam special layanan lah untuk dia. Dia berbeza lah. So itu kita panggil customer segmentation. Tapi jangan pilih bulu lah. Jangan pilih bulu. Kau asyik rapat dengan satu pelanggan sama je. Mentang-mentang dia bagi duit lebih. Macam tu lah. Tapi adalah segmentation dia cara kita.
benda ni memang dekat corporate pun kita pakai. Macam dekat bank kan. Hmm. Bank pun sebenarnya Mhm. dekat kita punya contoh credit card, dia kan ada macam VIP client, ada klien biasa. Sama je dalam bisnes pun. So harap I menjawab see, tadi betul? Azri Ibnu Azman. Dia harap menjawab. Hmm. Lepas tu Dak Toha ada soalan. Offer penawaran produk baru boleh ke untuk retention? Oh, boleh, tak ada masalah. Tapi ada cara dia. Dia tak boleh main belasah macam tu je. Okay, direct. Tapi apa pun yang penting kena jaga hubungan lah. Kena jaga hubungan dia dengan customer. Bukan customer maksud saya bukan customer lama tau. Customer baru. Customer lama pun kena jaga. So that bila kita jaga-jaga-jaga baru boleh offer. Kita tak boleh lama diam, lepas tu offer benda baru. Tu itu mendatangkan kemudaratan lah, orang kata kemudaratan hati. Jiwa. Kena reject Betul-betul. Okay. So harap menjawab tadi, siapa tadi? Dak Toha harap menjawab soalan tu. Okay. So, Diorang ni orang hebat-hebat ni. Saja je tanya soalan tu. ni follower kau ni. Okay. So yang baru datang, Nora Tika tadi baru masuk dengan ada juga yang baru masuk. So kalau korang ada soalan boleh tanya dekat komen ataupun tekan question yang ikon kat bawah tu. Nanti kita akan jawab soalan. So tadi first cara adalah increase retention strategy atau bahasa pasar dia repeat order. Alright. Betul. So kita boleh pergi cara yang kedua ke? Okay. Sebelum nak pergi cara yang kedua ni, kita kena tahu satu benda lah. Satu benda. So, untuk nak naikkan jualan, kembangkan jualan, dia ada 3 benua lah. Bak kata Tuan Malik. 3 benua. Benua yang pertama adalah cari customer baru. Yang ketiga adalah retain customer lama. Yang ketiga adalah naikkan pembelian untuk seorang pembeli. Ni 3 benua lah orang panggil. So maksudnya kalau kita gabungkan ketiga ni, kita boleh naikkan secara orang kata macam tak adalah asyik nak cari pelanggan baru kan dia akan jadi penat. So, okay, cara yang kedua ni adalah kita buat sales funnel. Sales funnel iaitu corong-corong laluan customer. Okay, Mungkin boleh tunjuk ke? yang ni betul. Betul. Yang ni kita panggil daripada zero moment of truth. Zimat lah orang panggil Zimat. Orang tak kenal apa-apa pasal kita, terus jadi kenal and lebih jatuh cinta. Itu dia punya perjalanan tu. Okay, so dekat tahap yang pertama, Zimat kan, Zimat yang pertama, dia tak kenal kita apa lagi. So macam mana kita nak tarik dia? So kita gunakan sales funnel iaitu permission marketing. Buku Seth Godin dia tulis permission marketing iaitu memberi secara percuma. Memberi secara percuma. Betul. Dalam buku tu dia kata Seth Godin kata ada beberapa cara lah untuk kita untuk kita buat permission marketing tu. Permission marketing tu atas tau funnel yang paling atas sekali. Dia tak masuk dalam lagi. Kan corong dia dekat atas sekali. So atas sekali tu macam mana kita nak buat adalah mungkin sebagai hadiah je lah terus. Kita boleh bagi video percuma. Kita boleh bagi video percuma, ebook, satu lagi Excel template ataupun checklist ataupun mungkin boleh lagi video tutorial ataupun free consultation. yes, free consultation. Sebab kita ada Free consultation and then banyak benda. So macam mana flow tu kita kena tahu juga. And then bila dia dapat something tu, macam mana flow dia. Dan kan kita dah bagi, what's next? Apa dia punya perjalanan tu. Okay, so misal kata kalau kita dah bagi benda free, contoh. Bagi satu bisnes. Kita bagi ni. Siapa nak dia punya study case? Komen kat sini. Korang nak, siapa yang nak? Bagi bisnes korang apa? Kita punya speaker bagi study case. Komen bisnes korang. Lambat pula komen dia. Hatanah. Hatanah best.
Laju. Tak nak kan? Okay, so sales funnel kita Okay. hantar nak. Okay, study case. Petani ni macam-macam lah, macam-macam. Kita boleh tengok Tuan Ahyat buat macam mana. Um, Siapa lagi ah? Sifu. Okay, so basically kita boleh bagi ni apa, listing. Kita boleh bagi free listing untuk siapa yang nak interest, dah ada dah ada interest lah untuk melabur. So kalau orang yang kita tengok lah target market kita kat mana. Kalau orang yang dah ada interest nak melabur, cara dia lain. Kalau ada orang yang belum tahu nak melabur, mungkin kita boleh educate dulu, buat kelas untuk cara nak melabur, kan? Okay, kita boleh bagi free listing tadi. Okay, lagi kita boleh bagi Excel sheet yang kira-kira tu, formula-formula tu kita bagi free untuk nak melabur, macam mana nak kira apa, macam mana nak kira ROI untuk bila dah apa, kan, Excel sheet kan. So bila diorang dah download benda tu, bawa masuk WhatsApp group ataupun Telegram, suruh dia isi Google Form untuk nak download Google Form, ataupun kita buat form sendiri. Lepas dia dah isi tu, masuk dalam Telegram. Dalam Telegram tu kita seeding. Kita buat macam mana cara nak melabur tanah dengan betul, macam mana cara nak mencari rumah dengan betul, location kat mana, cari yang tepat apa semua tu lah. And then bila dah bagi konten macam tu, premium untuk dalam khas Telegram tu saja. And then barulah kita bagi listing yang untuk kita. Kita bagi, okay, kita buat launching lah, macam okay, siapa nak rumah ni sekian-sekian, ada apa, harga ni, apa benefit dia, tempat cantik, lokasi cantik, macam tu lah. So diorang akan macam berebut-rebut lah untuk nakkan rumah tu. So tu one of the strategy. Ada banyak lagi, so mungkin you boleh study sendirilah. Okay, so apa lagi? Itu je lah dulu, nanti kan panjang. Benda tu kita boleh Google lah. Kalau nak study boleh Google sales funnel. Betul. Sebab itu ini baru yang first layer kan. Betul, tu baru first layer. First layer tadi permission marketing. Okay. So, lagi apa lagi idea? Itu je lah. Kau akan turun sampai ke bawah ke? Dia punya flow funnel ke? Tak. Okay, kalau nak bawah lagi, macam tadi retention strategy. Siapa yang dah beli rumah tu, jaga dia and then offer untuk rumah kedua, rumah ketiga kan. And then at the same time offer untuk takaful pula, untuk apa, takaful untuk rumah tu sendiri kan. So dia dah masuk dalam kolom kita guna sehabis baik. Sebab kata Tuan Fadi, kita perah. Tapi kita tak perah, kita guna cara baik. Maksudnya kita seeding lah, kita tanda benih, lepas tu dia dah tumbuh pokok, baru kita petik. Sebab itu yang function Telegram tadi. Kita masuk kolam, kita swap, bagi dia dah gemuk. Lepas tu baru kita boleh petik. Petik lah. Baru kita boleh petik buah tu. Alright. Betul. Okay, so kita ada ramai lagi yang baru masuk. Siapa ni? Rakwa Saudagar Sejadah ni semua. Setakat ni so far jelas ke apa yang saya bagi tahu ni? Takut macam kita shock sendiri kan. Kita selamat datang yang baru masuk. So yang baru masuk, kita dekat cara yang kedua. Cara kedua ni ialah sales funnel. So mungkin korang miss yang part depan tadi. Tapi yang lain yang dah stay dari tadi, so kalau korang tak faham atau ada soalan pasal sales funnel, boleh je tanya tulis kat komen tu. Sebab nanti kalau kita kumpul nak hujung, nanti kita lupa soalan apa. So bila soalan tu terlintas, tanya je. Okay. Tapi so far jelas kan? Kita tak ada komen, tak ada soalan. Kita assume jelas kot. Alright. Boleh. Let's go. Okay. So next. So far okay. Okay, next. Okay, nombor 3, tadi kita dah beritahu sales kan. Okay, nombor 3 kita tukarlah sikit. Kita pergi ke offline pula. So cara yang ketiga mungkin kita boleh buat networking. Okay.
Sebab sekarang ni, kan lepas PKP kan, ada banyak sangat event. Ada banyak sangat event offline kita boleh join. Kan? Even sekarang dah spike pun masih ada lagi event-event kan. Kita ada seminar, kita ada dinner, kita ada banyak event. Wedding. So, yes, betul. Tapi apa nak buat waktu event tu? Borak-borak habis. Bagi business card habis berkepuk. Berkepuk business card. Okay. Lepas tu buat perkasan business card tu. Selalu orang macam tu lah. Betul. Betul tak? Macam ada pengalaman je. Zaman-zaman dulu. Okay. So, cara dia mungkin kita boleh macam, ni tips and trick lah. Kita pergi event kan. Macam, kita sembang dengan dia and then kita tanya IG dia. Nak follow ataupun nak tag. Macam tu lah. And then bila kita follow, dia akan follow back. And then dia akan tengok kita punya profile apa semua. And then at the same time, kita boleh reply komen dia. Kita boleh komen dia punya story apa semua. And then daripada situ, kita boleh apa? Friend berpanjangan. Daripada situ lah. Relationship daripada situ. Networking daripada event tu sendiri. Kita tanya je IG dia. Daripada business card, kita tak apa-apa. So, itu tips and trick dia lah untuk pergi event. So, cara yang ketiga ni kita pergi ke offline sikit iaitu networking. Okay, networking pun salah satu caranya juga sebab kita kena eratkan silaturahim. Dalam silaturahim ada rezeki. Betul, setuju. Betul kan? Okay. So maksudnya kalau korang pergi cara ni pun saya pernah belajar juga. Sebab mungkin kalau korang pergi mungkin lah kalau pergi wedding kan, kalau seminar bisnes mungkin tak pelik lah tukar business card kan. Tapi kalau pergi wedding ke birthday party macam pelik pula lah tukar business card. So sekarang kita ikut trend lah. Orang sekarang kan suka selfie, suka ambil gambar. So korang ajaklah yang korang baru kenal tu ambil gambar. Lepas tu tanyalah IG. Macam Zazah cakap, IG apa nanti boleh mention ataupun boleh tag. Daripada situ betul. business card kita kena save nombor, kena WhatsApp dia, tunggu dia reply, kan dah banyak step. Kalau kita ambil gambar, betul. IG, post, mention. Benda tu je tak payah. Tapi make sure gambar cantik lah. Kalau make sure gambar cantik lah kalau kau nak tag dia. Aku pantang orang pantang betul gambar gegar kan. Lepas tu tag. Gambar gegar, video pun gegar. Memang tak mention balik lah cerita dia. Itu ada trik. Tak ada, ikut lah. Sebab kalau business card kadang kat habis ataupun ada orang tak ada pun business card. Tapi kalau mungkin IG, kalau tak ada IG, FB pun boleh. Mana-mana yang tapi nak formal kena ada business card lah. Nak formal kena ada business card. Betul. Corporate boleh lah. Corporate, betul. Tapi ada seorang ni, ada orang tu dia bagi business card dengan buku. Maksudnya buku tu lah dia punya business card. Dia dah tulis buku. Dia dah tak, kiranya macam dia bagi buku lah. Buku percuma kat orang. Tu kos lah, ada kos tu lah. level-level lain lah. Tapi itu power kat tu. Cuma ada kos lah. Tapi kalau sekarang orang tak nak kos, ada data kan. Ambil gambar cakap. Tapi kalau nak follow IG, make sure korang follow tu depan-depan dia. Sebab kadang nama tu ejaannya salah. Kalau salah account kan. Lagi kan tiba-tiba menang iPhone 13. Banyak betul. Alright. So Anis tak pernah terfikir nak selfie dengan tag. Lepas ni boleh buat. Okay. Ada banyak event sekarang. Betul. Okay. Tadi kita belajar networking. So yang baru masuk, kita dah kat cara ketiga iaitu networking. So kalau korang ada soalan boleh je tanya kat bawah ni. Jangan pula tanya macam mana nak selfie. Itu memang itu belajar sendirilah selfie tu kan. Okay. Dah boleh pergi ni ke? Next point? Okay, next point. Nombor 4 ni kan, dia sensitif tau. Serius sensitif.
Kenapa? Sebab apa? Dia macam susah sangat nak buat. Macam mana? Iaitu cuba komen sikit, nak tahu tak? Nak tahu tak? Dia memang semua orang lah susah nak buat. Tapi siapa boleh buat dia power. Oh, Ah, ni kita kata penyakit lah. Ada penyakit juga ni. penyakit. Betul. Okay. Siapa nak tahu Tapi kalau penyakit ni? buat memang bisnes. Tapi kalau buat memang bisnes boleh grow. Serius. Betul? Memang kita Okay, bagi lah. yang ke Cuba komen siapa nak tahu penyakit apa yang keempat ni. Ada sejenis penyakit. Memang semua orang ada. Tak tipu. Orang tak nak lah. Tak ada orang komen nak lah. Okay, kita ada seorang. Anis seorang je nak. teng 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 Dia pun teng. penyakit juga kan. Kalau tak komen ni. Ah, tak apa, it's okay. It's okay. Kita sembang-sembang santai. Alright. Okay. Dah semua nak. Okay. Nombor yang keempat. Macam mana kita nak increase kan bisnes kita adalah konsisten dalam konten. Konsisten dalam konten. Macam klise kan? Konsisten. Tapi benda betul tau. Benda betul tau. Sebab apa? Kalau tak konsisten, dia akan algoritma akan lari and then kita punya momentum pun akan menurun. Kan? Contohlah, kita nak post setiap hari tapi tak terpost-post. And adalah distraction-distractionnya. So, apa yang kita boleh buat adalah kita boleh automatekan posting kita. Contoh macam kita dah schedule dah. Ikutlah. Contoh ada orang buat sehari sekali. Ada orang buat 3 kali seminggu. Itu pun dah memadai dah sebenarnya. 3 kali seminggu. Tapi paling busuk kan. Sehari seminggu. 1 kali seminggu. Itu paling busuk lah. 1 kali minggu. Betul lah. Minggu sekali. Okay. Right. So, sebab sekarang ni ramai orang buat konten tau. Sangat ramai orang buat konten. Jadi, macam mana kita akan jadi overshadow lah dengan ramai banyak sangat konten kan. Kita jadi macam bayang-bayang je. Ting, kalau kita buat macam ting, tak ada apa-apa, like pun tak ada, komen pun tak ada kan. So pentingnya konsistensi tu, mana tahu satu daripada dalam banyak-banyak tu kan dia macam boom. Kan? Viral. Betul. Kita nak mencari satu tu lah sebab tu kita nak konsisten. And then saya sarankan adalah konten yang jenis TikTok lah. TikTok dengan Reels. Kan? Sebabnya dia ada perolehan konten lah. Kalau dulu orang suka style macam infografik. Lepas tu dah tak ada dah. Lepas tu berubah kepada carousel. Lepas tu carousel dah tak ada, kita berubah kepada Reels yang tunjuk-tunjuk tu. Lepas tu zaman sekarang ada lah. So kita be kreatif lah untuk membuat konten kan. So sebab apa style TikTok? Entahlah, TikTok ni dia dah jadi ultra unicorn sebab dia belum masuk IPO lagi tapi dia dah jana sales trillion. So sangatlah ni amazing sebenarnya. So kita boleh nampak lah dia punya growing kat situ. So this is our chance sebenarnya untuk kita nak bisnes kita ada dekat dalam tu lah. Consistent of content. So tadi Consistent content. Itu paling buruk susah. paling malas 1 minggu 1 kali. Paling malas Paling malas 1 minggu sekali. Penyakit tak ada ubat tu. Dia ubat dia diri kita. Berapa nak kita nak, sebab berapa besar yang tindakan kita. Anis nak fokus TikTok. So, Betul? Kena stand out supaya business boleh grow bigger. Betul juga. Betul. Dia waktu COVID ni kan memang semua pandang skrin kan. Kita pandang phone, pandang iPad. Macam saya live pakai iPad kan. Tengah pandang iPad. Kat depan ada PC. So
bila kita, selalu kita akan buka social media lah kan, nak buka apa lagi kan, selain game, selain PUBG semua tu, kita akan buka social media. So macam tadi Zazal kata, sekarang banyak orang buat konten. So bila ramai buat konten, termasuklah kita adalah content consumer kan. Kita consume konten lah, maksudnya kita tengok TikTok orang, kita tengok infografi Betul. orang, tengok carousel orang, kita consume. Tapi kita tak jadi creator. Itu yang kita nak. So kita kena jadi content creator. Sebab sekarang ramai orang consume saja. Yang creator tu tak ada, bukan tak ramai, ramai juga. Tapi kita kena stand out lah. Macam Baki cakap, kena stand out supaya lain daripada lain. So macam mana nak stand up tu? Itu topik lain. Itu topik lain. Buat konten dah satu hal, nak stand out satu hal. Nak buat copywriting dalam konten tu pun satu hal. Nak cari konten pun satu hal. Alamak, banyaknya kerja. So kita kena carilah cara kita lah. Kita dah sistemkan macam mana kita nak buat. So kalau kita boleh konsisten dekat TikTok, kita go TikTok. Kalau boleh dekat Reels, ada benda sama pun sebenarnya. Pergi dekat Reels. So, tapi sebenarnya kita kena tengok audiens kita juga. Audiens kita juga. Contoh macam servis kan. Servis banyak dekat Google. Banyak dekat Google. So, macam dekat Facebook kita kena tengok lah. Dia umur-umur yang macam range agak ke depan sikit. Tapi ada juga macam bayi-bayi kita yang masuk kat Facebook kan. Tapi tak ramai lah. Tapi tak ramai lah. Dekat tengok gambar wedding. Tengok kahwin-kahwin. Betul. Tapi yang paling kena pastikan adalah kita punya customer avatar lah. Bila kita kenal siapa pelanggan kita, siapa customer avatar kita, kita boleh kat situ lah kita main. Tapi mostly orang dah main TikTok kan ni. So kita bantai je kat TikTok. Orang-orang yang orang mak ayah pun dah masuk TikTok dah sekarang. Tapi itulah, apa-apa pun konten nak viral pun jangan yang bodoh-bodoh lah. Bisnes kita kena ada value, kena ada standard. Jangan jatuhkan standard semata nak viral. Okay, right? Betul. Ni dah Bakis nak jadi anak murid. Kena belajar dengan Tuan Zaza ni. Bakis cakap. Uish, janganlah. Saya pun belajar lagi dengan orang. Siapa paling banyak appear, lebih mudah orang nak trust content creator. Betul? So ni ada soalan Balkis. Ada efek tak kalau save video daripada Reels, kita post ke TikTok dari segi reach? Ramai orang buat macam tu, okey je. Itu kita panggil content multiplier formula. Maksudnya kita post dekat TikTok, kita ambil, kita masukkan dekat IG. Tak adalah 2 kali kerja. Okey je. Dia punya terms tadi pun content multiplier. Maksudnya boleh juga content daripada TikTok tu masuk kat blog kita. Tapi jangan masuk YouTube lah. Tak boleh TikTok ke YouTube? Tak boleh. Tapi mungkin starting dia dekat YouTube. Kan YouTube video panjang, kita cut jadi pendek, masuk TikTok. Pun boleh juga. Ya, betul. Ratio dia kan. Ratio dia berbeza. Ya, ni so apa-apa pun kita kena be creative. Konsisten. Okay, konsisten lah, konsisten. Cara keempat konsisten. Nanti dia punya tajuk tadi konsisten. Okay, so Anis pun cakap, saya sebagai orang tua, tak ada tua lagi sebenarnya. Memang dekat FB, macam banyak prospek. Mungkin sebab lagi orang tua ni banyak duit. Salah satunya, orang yang boleh membeli lah kan. Decision maker dia. Okay. Oh, YouTube ada shorts, betul? Lupa pula ada shorts. Betul. Okay. So setakat ni semua faham Kita ada siapa? Kita ada 11 orang lagi dalam ni. Okay. So kita boleh pergi yang last lah kan? Dah keempat. Yang last, yang kelima. Yang kelima. Alright. Yang kelima ni semua dah blank yang keempat kan? Sebab kena konsisten. Yang kelima ni dia macam ramai orang tak buat lah. Even SME kat Malaysia pun dia sikit sangat orang yang buat. So
Dengar tak Hilang macam hilang je. Dengar? Jangan. Okay, okay. Alright. Okay, yang kelima adalah emotional campaign. Emotional campaign. Ni kita emosi. Emotional campaign. Tiga kali saya ulang. Sebab apa? Macam tak ada guru pun yang ajar benda ni. Tak ada cikgu pun yang ajar benda ni. Ni first time dengar. Kan? So sebab benda ni hanya orang-orang yang tahu kat company lah, company besar, dia akan formula dia akan gunakan formula ni. Iaitu gunakan storytelling. Emotional campaign mesti kena ada storytelling. Okay Okay. Okay. Macam mana bagi contoh Okay. Okay, contoh Satu contoh. Kita bagi contoh senang je lah. Dr. Aziza Osman kan. Dia buat kempen apa? Nak ubah hidup. Nak ubah hidup. Tu satu benda yang emosional kan. Orang kata macam kita nak ubah hidup. Kita kena ubah hidup. Emosional lah tu. Kempen dia. Kempen of that period. Tapi Don pun ada buat juga kan. Nak ubah kewangan. So yang tu pun kena war-warkan lagi lah sebenarnya. War-warkan lagi. Okay. Contoh lain Contoh lain kita boleh tengok apa tu? Sifu Bag pun ada buat sales kasih laju. Sales kasih laju. Sebenarnya tu kempen tau. Dia kira macam kempen lah. Sales kasih laju. Sebab dia dia macam trigger usahawan nak laju, nak sales laju. Tu benda-benda emotional. Kalau yang And ni, then sampai bila nak hadap jam? yes, sampai bila nak hadap jam. Yes, tu emotional campaign. Emotional campaign. Contoh emotional campaign kita boleh buat kat Altanah apa? Sampai bila nak menyewa? Sampai bila nak menyewa? Itu nama kelas boleh kot? Yes, boleh boleh. Sampai bila nak menyewa? Boleh? Dah ramai kat ni property lah ni. Takaful macam mana? Campaign. Takkan nak buat kalau esok anda mati. Baik buat hari ni kan, sekejap lagi. Ini dalam ni ramai ejen. Apa kempen yang emosi? Dalam ni ramai ejen ni. Emosi. Emosi ni tak erti Kita boleh buat campaign sendiri tau. Bukan company je yang boleh. Yes, tak handsome tak apa, janji kaya. So campaign ni bukan company besar je boleh buat. Kita sebagai ejen pun boleh buat tau sebenarnya. Campaign emosi ni. So campaign emosi ni kita campurkan dengan storytelling. Bila disatukan, marvelous. Memang orang akan trigger sangat-sangat. So macam dia macam mana sebut fact tell, story sells. Macam tu Betul. Story sales, yes. Betul kan? Okay. Dia lebih kurang macam kempen kesedaran. Dia macam kempen kesedaran tapi dia ada emotional. Dia ada emosi. Macam yang kerajaan selalu duk buat. Dia tak ada emosi. Dia macam orang lekat kat ni. Tapi tu macam piok. Dia tak ingat apa pun. Dia tak pergi ke hati. Kena ambil call lah. Marketer kerajaan. tak terima sebab nanti. Okay, alright. So, kita kena masukkan emosi dalam kempen kita. Tu je. Sebenarnya nak susun kempen pun ada strategi dia juga. So, tu topik lain lah. Belum. Kempen tu je lah kot. one off. Dia kan kempen selalu panjang kan. Kat PRU kan kempen kita tengok. Kempen pun lama kan, panjang. So, lebih kurang satu lah kempen. Betul? Dia ada period of time. Betul. Okay. So nanti lagi-lagi nak raya kan. Betul. Mungkin boleh ni kita bagi nak raya ni bagi diorang hamba cari nama kempen.
Korang boleh create nama campaign korang. Tak apa, jangan. Okay, kan kita dah buat sales funnel tadi. Ya. Apa yang kita nak jadikan free tu, apa yang barang yang kita nak jadikan free tu, namakan campaign untuk tu. Campaign untuk ibu percuma ke, namakan that campaign. Faham? So, maksudnya ebook tu tajuk campaign. Contoh lah. Ke bukan? Tak, bukan. Bukan. Tajuk ebook tu lain. Dia nama campaign tu untuk nak promote ebook tu. Lebih kurang. Oh, kita pakai campaign tu untuk funnel kita lah. Betul. Selalunya campaign ni dia adalah top of the funnel. Top, yang paling atas sekali. Satu family, satu hibah. Dia kena tanya diri balik. Kena tak dekat hati kita? Dia macam touch tak? Saya tak boleh jawab sebab saya dah ada hibah. Macam tu. Okay. So, ada tak contoh bisnes yang kita boleh bagi? Daripada nombor satu tadi sampai nombor 5. Kita, okay lah, saya bagi free. Free Siapa nak komen? Jadi dah bagi yang first tadi dah bagi tanah kan. So kita nak Azhar nak bagi untuk 5 cara ni. Bisnes korang. Komen bisnes apa korang buat. Ramai lagi dalam ni. Lain-lain bisnes. Fast tips semua ada dalam ni. Siapa yang live tu? Oh, awesome. Okay, so korang komen bisnes apa korang buat. Zaza nak bagi study case untuk yang 5 cara tu. Betul. Sebab kan sekarang kan orang ramai buat kempen. Ada je ramai orang buat kempen. Tapi kempen promosi. Year end sale. Promosi besar-besaran. Itu kempen lah. Tapi tak ada emotional campaign. Macam contoh kan. Dak buat fashion apa. Tudung Dak buat. Tudung Dak kot. Dia buat kempen untuk friendship punya kempen. So orang akan beli. Untuk beli kat kawan dia. Lupa dah nama kempen tu apa. Friendship campaign lah. So orang membeli untuk kawan dia. Sila-sila beli 2 lah untuk sendiri kan. Macam betul. Okay, Azri. Saya nak bawa bisnes jual kasut bundle. So kita punya contoh bundle lah. Kasut bundle. Kasut bundle? Oh, ni lagi best. Kasut bundle. Susah tau. Tapi best lah. Cara okay. Cara nak pilih ataupun nak kena ori. Tak tahu pergi bundle. Mana tahu kan mana ori, mana tak. Betul. So selalu macam kalau kita nak membeli kan, kita pergi kat bundle. Macam mana kita nak datang bundle tu? Dia ada peminat-peminat sendiri kan? Sebab tadi dia spesifik kan, kasut bundle. Bukan baju, bukan seluar. Kasut. So kasut tu dia memang spesifik dekat kasut lah. So dia ada pelbagai lah segmen, target market. Sama ada orang yang nak kasut murah, ataupun dekat peminat bundle, ataupun dekat orang yang tak tahu apa-apa pasal bundle, tapi macam kita kena educate dia pasal the best of kasut bundle kan. Kasut ni bundle, kasut bundle tapi dia macam kasut ori. Dia ada tiga segmen customer dekat situ. So macam mana kita boleh buat? Macam mana kita boleh buat? Kita try, kita bagi kita bagi collection penggayaan kasut bundle bersama dengan baju-baju sekali. Kita bagi kita bagi idea dekat orang macam mana nak gayakan. OOTD lah. Gayakan OOTD, yes. Kita bagi checklist OOTD ke ataupun kita bagi macam style inspiration. 200 ataupun 100 OOTD idea menggunakan kasut ni. Kasut bundle lah. So bagi free idea-idea tu kan.
So bila orang nak bawa masuk Telegram ataupun bawa masuk Facebook group ataupun bawa masuk WhatsApp group, so dah ada geng-geng bundle lah. Senang lagi best. Dah ada community geng bundle kan. Lagi senang nak jual. So setiap hari buat live dan Telegram tu kan. Ataupun dalam Facebook group yang khas untuk peminat bundle tu. Lepas tu buat live kasut bundle lah. Tunjuk lah kasut bundle yang ni macam mana, ni macam mana. Kita dah kumpul kolam lah kat situ. Gas kuning. Nike hijau. Lepas tu buat kempen. Buat kempen. Macam mana kita nak wawarkan inspirasi tu tadi. Mungkin kempen entah. Berfikir sendiri untuk nak promote yang inspirasi tu tadi. Inspirasi OOTD. Mungkin kasut ni boleh kempen dia berkaitan dengan raya kot. Dekat raya kan. Betul, nak raya lagi best. Dah 2 tahun tak raya. Takkan nak kasut lama kan? Tentu lah. Mak panggil pulang. Nak kasut baru. Boleh macam. Nak inspirasi gaya macam mana? Basically campaign emotional yang macam boleh buat. Campaign emotional tu yang bawa masuk ke dalam funnel. Betul. Tapi even siapa Azri, even saya pun kadang-kadang join juga live bundle saja tengok. Dia gantung-gantung. Belakang tu ada rak, kasut. Tapi diorang memang kalau macam dia jual baju bundle memang baju bundle. Kalau kasut. Okay. So betul. Wah, tu dah ada idea. Nampak kaya guna bundle je. Oh, power. Powerful tu kalau buat. Anis ni betul juga. Sebab mungkin ada orang skeptical kan. Bundle tu bukan first hand kan. Macam tak kotor. Second hand kan. Kotor ke, busuk. Mungkin tu pun boleh juga. Dia nampak, bagi ni lah campaign nampak kaya ataupun nampak cantik ke guna bundle. Kan. Lepas tu bagi e-book yang inspirasi OOTD tu. Buat video ada e-book. 2 in 1. Kita dah macam buka kelas kat sini. Tak apa. Untung-untung pun Azri juga dapat banyak idea kan. Tapi yang penting yang tadi nombor 4 konsisten penyakit malas tu jangan pula dah banyak idea ni. Betul. Alright. Okay, so kita dah habis 5 cara. Kita dah bagi satu study case untuk bundle kasut bundle. So sekarang sebelum kita nak end pun nak habis. So sebelum end mungkin korang ada soalan lain ataupun berkaitan bisnes korang, boleh tanya dekat komen atau question poll bawah tu. Nanti kita jawabkan. Okay. So sementara mungkin diorang tengah karang ayat tu, mungkin ada yang kat sini nak belajar dengan tadi Tuan Zaza tadi Balkis panggil Tuan Zaza. So macam mana diorang nak kelas dengan kau? Mungkin tak tahulah kau ada buat kelas ke, seminar ke. Macam mana? Nak connect Buat masa sekarang memang tak ada apa-apa kelas, tak ada. Memang tak mengajar, belum layak lagi nak mengajar. Tapi misal kata kalau ada apa-apa nak tanya je, DM je dekat IG. Itu je lah, free of charge, percuma. Ni yang saya mention je nama. Ni personal lah, Azli Zaza. So korang boleh follow. Betul. Basically teruskan. Basically inilah funnel saya. Basically inilah funnel saya. Orang DM saya jaga korang. One day saya nak jual something, saya promote kat korang. Make sure korang beli lah. Ni ada student claim ni. Balkis, saya anak murid Kis Studio. Wah. Tu mesti kenal dengan ni lah, wife saya. Kis. Sekarang ni ada dalam ni. Ada dalam live. Oh ya ke? Dia tengah demam tu dekat bilik tu. Tak sihat. So even kat IG Zaza ni pun kalau korang follow dia punya feed, dia punya story pun ada juga content dia. Dia punya knowledge. Itulah. Tapi tak konsisten kan. Merapu lah tu.
Itu personal account tak apa. Dia business account tu yang kena rajin. Hmm. Ya. So ni, ni student tengah tanya ni. Nampak ke? Aku dah pop kan. Daripada Balkis. Boleh Tuan Zaza sharekan kelas atau sifu yang relate to art of storytelling? The art of storytelling Tak pernah lagi jumpa Saiful yang ajar storytelling ni. Tapi kalau nak power storytelling, kita kena cuba menulis dulu. Copywriting yang jenis storytelling. Kita ada banyak style of storytelling kan. Kita ada AIDA, kita ada macam-macam lah. So, buat jenis storytelling punya copywriting untuk kita praktiskan storytelling kita. So, macam mana kita punya storytelling yang tu, kita buat macam kita review produk kita sendiri. Kita review macam kita review macam tu bukan produk kita. Kita Contoh pengguna, contoh. pengguna. Macam kita guna. Macam pengalaman kita sendiri guna. Betul. Ataupun nak buat video pun boleh. Pengalaman sendirilah yang kita guna. So, pengalaman tu lah sebenarnya storytelling. Untuk kita nak praktis lah pengalaman mengguna. Tapi storytelling ni skop yang besar. Skop yang sangat besar. Macam mana kita nak bagi climax kan dia. Rasa storytelling ni bawa copywriting kan. Storytelling tu salah satu copywriting sebenarnya. Betul. Cuma copywriting kita Betul. tu jenis story. Tu. Dia sama je Balkis. Dia macam tu. So saya ada, kalau bagainya ada lega beli buku, itulah Hamid Adin. Kalau korang familiar Hamid Adin, buku dia. Sebiji dengan Balkis punya soalan. Tapi ni pun tak boleh baca lagi. Ada lagi satu buku dekat rak tapi tak ingat siapa. Alif kot. Siapa nama dia tak ingat. Tapi kalau korang pergi kedai buku ada je jual rasanya. FPH ke apa. Yang itu tak ingat beli kat mana. Okay. Betul. Copywriting ni antara skill yang powerful jugalah. Skill yang sangat powerful. Copywriting. Untuk kita nak persuade orang. Ni apa yang Khairul apa KMH Khairul yang storytelling. Tak ingat lagi FB tu. Apa tak nama dia. Itu pun korang boleh follow lah kat FB. Khairul apa tak ingat nama. Tapi tak apa lah. Tu kalau ingat nanti saya mention lah. Kalau tak ingat tak apa. So ada lagi soalan lain? Khairul Hakimi. Yes, betul. Khairul Hakimi. Betul. Saya pun follow. Ni dekat FB. Kalau dekat FB korang boleh follow. Betul. Betul. Dia ajar storytelling. Betul. Tak silap dia buat kelas juga. Kalau tak silap lah. Itu macam nampak lah. Dia lalu rasanya. Dia buat kelas kot. Tapi korang boleh pergi FB dia. Khairul Hakimin. Khairul Hakimin apa entah. Ada lagi satu tak. Panjang sangat nama dia. Okay, terima kasih Fatin. Rasanya dah tak ada soalan. Dekat Telegram pun ada. So korang boleh search Telegram Khairul Hakimin. Alright, so tadi pun kita dah recap sekejap. So first cara kita untuk 5 cara kembangkan bisnes tahun 2022. First adalah increase retention strategy, iaitu repeat order tadi tu. And then second, sales funnel. So sales funnel bermula dengan free ebook, consultation, listing, hartanah terpulang. And then ketiga, networking. Dari offline tu kita bawa ke online. Contohnya kita selfie dengan dia and then kita mention. And then yang keempat, consistent of content. Ini memang dia memang payah, memang ada penyakit malas, tapi kalau kita buat memang kita akan nampak result dia, tak tipu. Dan last sekali, emotional campaign yang ramai tak buat, yang ramai SME tak buat. So emotional campaign ni plus dengan formula storytelling, dia akan jadi apa? Puff. Jadilah Coco Crunch. Alright, and then untuk siapa yang nak follow, nak belajar, boleh follow IG Azli Zaza, saya dah pin dekat komen tu. Dan siapa yang nak follow untuk Sembang Santai Don setiap minggu atau setiap Rabu 10 malam, boleh follow saya punya IG. So rasanya dah tak ada apa dah, soalan dah tak ada, kita dah bagi semua kita punya input. So ada kata-kata akhir ke sebelum kita end? Kata-kata terakhir.
Okay, so business is not easy. Apa orang kata, kalau kita nak buat sesuatu tu kita buat je. And then daripada situ kita akan nampak progress. Lain tau dengan kerja. Kerja kita kena minta approval apa semua. Kita kena perfect dulu. Lain pula cara dia. So kalau in business kita kena kental lah. Kental. So tak ada orang yang akan push kita. Kita sendiri kena push diri kita. So sama ada kita malas ataupun rajin, itu tindakan diri kita. So kita kena fighting. Maksudnya, Fighting dengan diri sendiri. maksudnya jangan tunggu perfect baru Okay? buat. Betul. Buat je. Buat je. Time to time baru kita adjust, kita repair. Hmm. Baru kita perfectkan dia. Betul. Alright. Betul. Kadang-kadang apa yang saya share ni pun ada orang terus buat and then tak semestinya dia terus berjaya. Maksudnya ada gagal dia juga and then dia improve daripada situ. So daripada situlah dia improve, dapatlah satu perfect masterpiece. Yang dia boleh sistemkan, yang dia boleh duplicate kan. Yes. Okay. Itulah dia. So, sekian saja Sembang Santai Don minggu yang kedua. 5 cara kembangkan bisnes tahun 2020 dengan Azli Zaza. So, terima kasih kepada semua audiens dan termasuk speaker kita malam ni. Semoga kita jumpa lagi pada Sembang Santai Don yang seterusnya. Mungkin insyaAllah minggu depan, Rabu juga, 10 malam. Dan selamat malam kepada semua. Terima kasih. Stay safe and take care. Bye-bye. Bye.